Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berusaha Tuan Pengetua Encik Jumari bin Hashim, rakan-rakan penolong kanan, ketua-ketua bidang, guru-guru dan murid-murid yang cikgu kasihi sekalian. Berjumpa kita untuk sesi perhimpunan di alam maya pada hari ini. Dan hari ini tiba giliran cikgu untuk memberi sepatah dua kata dan peringatan kepada anak-anak murid sekalian.
Terlebih dahulu, cikgu ingin memperkenalkan diri cikgu. Cikgu adalah Cikgu Dahlan bin Sulaiman, selaku penolong kanan Hal Ehwal Murid SMK Merbau. Pertama-tamanya cikgu nak ucapkan selamat kembali ke sekolah kepada anak-anak murid yang berada di tingkatan 5 dan 6. Untuk pembukaan sekolah selepas sekolah ditutup sejak sekian lama, dan hari ini tingkatan 5 dan tingkatan 6 sudah mula bersemuka. Cuma SOP perlu dijaga, terutama penjarakan fizikal dan pemakaian pelitup muka. Ingin cikgu ingatkan sekali lagi kepada semua anak murid kepentingan menjaga SOP. Sebab kalau kita tengok sekarang ini, pandemik COVID ini semakin berleluasa. Kes semakin hari semakin meningkat. Tetapi yang penting kita kena jaga SOP, dan penggunaan pelitup muka adalah wajib di kawasan sekolah. Bagi murid-murid yang masih mengikuti PDPR di rumah, teruskan mengikuti ataupun mematuhi SOP yang telah digariskan, supaya kita dapat mengelakkan daripada jangkitan COVID-19. Seterusnya, cikgu mendoakan setiap anak murid supaya kita semua ini sentiasa dilindungi oleh Tuhan dan Allah daripada pandemik ini. Murid-murid sekalian, ingin cikgu tegaskan di sini, proses vaksinasi remaja, yang berumur di antara 12 hingga 17 tahun, telah dilaksanakan. Cikgu sudah pasti Tuan Pengetua sebelum ini telah memaklumkan tentang proses vaksinasi ini. Untuk pengetahuan anak-anak murid sekalian, ingin cikgu nyatakan di sini beberapa angka-angka ataupun peratusan untuk proses vaksinasi ini. Untuk makluman semua, sekarang ini proses vaksinasi untuk murid-murid tingkatan 3 sehingga 5 yang berumur 16 sehingga 17 tahun telah hampir selesai. Di mana kalau kita tengok peratus murid tingkatan 3 murid tingkatan 4 yang sudah divaksin lengkap 2 dos vaksin adalah seramai 556 orang, 94.10%. Manakala bagi tingkatan 5, murid yang sudah divaksin adalah seramai 548 orang, membawa peratus 98.48%. Manakala untuk tingkatan 6, tingkatan 6, murid yang sudah divaksin seramai 227, berbanding dengan enrollment murid sebanyak 228, dan peratusnya adalah 99.55. Itu adalah untuk murid-murid yang sudah lengkap 2 dos vaksin. Seterusnya untuk murid tingkatan 1 sehingga 3 yang berumur 13 sehingga 15, peratus untuk dos pertama, sebab untuk yang berumur 13 sehingga 15 tahun ini, kemungkinan besar pada minggu hadapan, mereka akan divaksin untuk dos yang kedua. Peratus untuk dos pertama ini, tingkatan 1 adalah seramai 607 orang murid, peratusnya 94.89. Manakala tingkatan 2, 586 orang murid yang membawa peratus 94.39. Dan tingkatan 3, 531 membawa peratus 93.9.
Okay, cikgu percaya dengan angka-angka yang cikgu bentangkan tadi, yang cikgu sebutkan tadi, okay, apabila sudah sampai tahap nanti, sudah sampai waktunya, okay, cikgu berharap semua murid, okay, SMK Merbau sudah menerima, okay, dos kedua, lengkap dos vaksin yang kedua. Okay, itu harapan kita supaya anak-anak murid apabila tiba tempoh masanya nanti, okay, sudah boleh hadir ke sekolah secara bersemuka mengikut pelan pemulihan negara. Untuk makluman semua, sekarang ini kawasan Miri sudah berada di fasa ketiga pelan pemulihan negara. Okay, apabila beralih kepada fasa yang keempat nanti, sudah pastinya banyak lagi tingkatan-tingkatan yang akan mula bersekolah secara bergilir. Itulah norma baru sekarang. Okay, supaya pada satu hari nanti kita dapat kembali kepada keadaan yang asal. Itu harapan kita. Sama-sama kita berdoa ke atas perkara tersebut. Okey, seterusnya cikgu nak maklumkan juga peraturan-peraturan sekolah, okey, masih berkuat kuasa. Cuma apa yang telah diumumkan oleh Kementerian Pendidikan bagi murid-murid yang sudah datang secara bersemuka di sekolah ini, terutama tingkatan 5 dan tingkatan 6, okey, kalau menghadapi masalah pakaian, okey, uniform sekolah, kita benarkan, okey, pihak kementerian pun telah benarkan memakai baju T sekolah, okey, dengan tracksuit daripada awal pagi sehinggalah tamat sesi persekolahan. Kalau masih juga menghadapi masalah, okey, tak ada baju uniform, sudah tak muat dan sebagainya, baju t-shirt sekolah pun sudah muat, tak apa, anak-anak murid bolehlah menggunakan baju yang kemas dan sopan. Yang penting penggunaan seluar jeans memang tidak dibenarkan. Okey, itu jelas dalam peraturan sekolah. Okey, gunakanlah pakaian yang kemas dan sopan, dan kasut pun sama. Gunakanlah kasut yang bersesuaian. Tak ada kasut sekolah, boleh guna kasut yang lain, tetapi mestilah sesuai dan kemas. Seterusnya cikgu nak maklumkan, okey, dalam minggu depan, okey, kemungkinan ataupun ada lagi, okey, ada lagi pengumuman-pengumuman daripada pengetua ataupun rakan-rakan pentadbir yang lain. Okey, jadi cikgu harap dengan kesempatan ini teruskan menjaga SOP, okey, teruskan memakai pelitup muka, teruskan menjaga penjarakan fizikal. Mudah-mudahan dengan usaha yang kita lakukan, kita dapat melindungi diri kita dan keluarga kita daripada jangkitan COVID-19. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pelajar-pelajar sekalian, apa khabar hari ini? Cikgu harap semuanya sihat-sihat belaka ya. Okey, hari ini saya, Cikgu Dari, Guru Bimbingan dan Kaunseling anda, akan berkongsi dengan anda bagaimana cara untuk kita menghargai ibu dan ayah kita. Okey, sesungguhnya sangat mudah untuk kita mengatakan kita sayang ibu dan ayah kita. Tetapi sekadar kata-kata tanpa perbuatan yang jelas, pastinya sukar untuk ibu dan ayah kita merasai kasih sayang kita. Sesungguhnya syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Ya, betul. Tetapi bagaimana kita menghargai syurga kita itu? Dan juga bagaimana kita menghargai bapa kita yang bekerja keras sejak kecil sehingga kini dalam membesarkan kita. Terdapat banyak cara untuk kita menghargai ibu dan ayah kita. Walau bagaimanapun bagi pelajar-pelajar sekalian yang masih bersekolah, sudah pastinya anda tidak boleh menghargai ibu bapa kita dengan membelanjakan wang ringgit sebab masih tidak bekerja lagi. Walau bagaimanapun hari ini cikgu akan berkongsi cara yang mudah untuk kita menghargai ibu bapa kita. Okay. 7 cara menghargai ibu bapa kita. Itu yang kita akan bincangkan pada hari ini. Okey. Pertama, lemah lembut ketika berbicara. Contohlah ibu menegur si Gwen tadi. Gwen,
kenapa guru hubungi mak ni? Ada masalah ke di sekolah? Lepas tu si Gwen ni menjawab pula, sibuklah mak, biarlah urusan saya tu. So itu bukanlah lemah lembut ketika berbicara, tetapi bercakap dengan kasar dan tanpa mengambil kira perasaan ibu. Okay. Yang kedua, kena sentiasa gembirakan hati ibu bapa. Okay, tak perlu berbelanja besar pun untuk gembirakan hati mereka. Contohlah, bila anda bangun pagi, anda kemaskan tempat tidur anda menyapu, membersihkan rumah, okay? Ataupun membuat air kopi untuk ibu yang keletihan, itu pun sudah cukup menggembirakan hati ibu anda. Hujung minggu, ayah ni dah penat bekerja seminggu, okay? Mungkin anda nak tolong cuci kereta atau cuci motosikal ayah kan, tak salah. Itu pun kalau bagi anda itu perkara yang kecil, tetapi bagi ibu bapa anda itu perkara yang besar. Okay? Yang ketiga pula, sentiasa mendoakan mereka. Okay, kita ni selalulah buat pasang impian. Okay, saya nak kaya lah. Harap-haraplah keputusan ujian saya kali ini cemerlang. Semuanya skor tinggi-tinggi semuanya. Harap-haraplah saya ni, kawan saya ni macam terlalu banyak harapan, terlalu banyak kita doakan untuk diri kita sendiri. Tetapi adakah kita pernah berdoa untuk ibu bapa kita? So, untuk hargai ibu bapa kita, kita doalah kesihatan mereka, ketenangan jiwa mereka. Doakanlah mereka murah rezeki. Okay? Yang keempat, hubungi ibu bapa anda walau di manapun anda berada. Contoh anda di rumah, ibu bapa bekerja, okay? WhatsApp lah mereka, ibu nak makan apa hari ni, mungkin saya boleh masak, belajar lah, masak sikit-sikit pun boleh. Ibu dah balik dari tempat kerja, mak ayah dia dah balik dari tempat kerja tu, dia dah senang hati, awak masak sikit-sikit pun okey. Okay? Dan kalau anda keluar ada urusan apa-apa di luar dan ibu atau bapa berada di rumah, WhatsApp lah, okay, saya akan balik dalam masa 1 jam lagi, dalam masa setengah jam lagi. Beritahu keberadaan anda, beritahu perkembangan anda. Okay, tak susah kan? Okay, seterusnya kelima. Okay, hargai mereka semasa hari lahir anda. Okay, birthday saya, cikgu, kenapa saya hargai ni pula, ibu bapa pula? Tidak, dia macam ni. Bila kita lahir dulu, ibu bapa lah yang paling gembira. Ibu bapa lah yang merasakan mereka insan yang paling bertuah di dunia dengan menyambut kelahiran kita. Okay? Sebab itulah bila birthday kita, kita patutnya lebih melayani ibu bapa kita special lagi. Pada masa itu, satu hari itulah nak tolong apa-apa pun. Sedangkan itu birthday kita, kerana apa? Kalau bukan kerana mereka, kita tak ada di dunia ini. Dan seterusnya ke-6, peluk dan cium mereka selalu. Okay, bila dah naik besar ni, kamu selalu malu, rasa malu untuk memeluk ibu, memeluk ayah. Okay, cium pipi mak dengan ayah ni, terutamanya bila depan kawan-kawan. Jangan malu. Jadikan itu satu rutin. Kerana apabila kamu memeluk ibu, ibu kamu mencium kamu ni, orang kata tu ibu memaafkan segala kesalahan-kesalahan kita tanpa kita sedar. Maksudnya, ia menggugurkan dosa-dosa kita lah. Takkah kita juga yang dapat untungnya kan? Okay. Yang ke-7 pula, bawa mereka menziarahi keluarga terdekat atau kawan-kawan lama ibu bapa anda. Macam mana cikgu? Bukannya boleh ke rumah ni, ke rumah orang sekarang ni, SOP kan? Okey. Kita ada teknologi. Kita boleh hubungi rakan-rakan mak bapa kita tadi dengan handphone, WhatsApp, okey. Ada ibu bapa dia tak pandai guna Facebook, mungkin rakan-rakan lama dia, saudara mara kita yang lama kita tak jumpa tu, mereka ada Facebook, Instagram, berbagai cara sekarang. Okay? Kita hubungilah rakan-rakan mak dan bapa ni tadi secara surprise lah. So mereka akan rasa memang sangat menghargai tindakan kita itu. Sambil mereka rasa dah letih sehari-harian bekerja, adalah terubat rindu kan dengan rakan-rakan lama, dengan saudara mara.
nenek dan datuk di kampung, itu pun kita boleh tolong mereka untuk hubungi. Sebab kadang-kadang mereka terlalu sibuk sampai terlupa nak bersosialisasi dengan saudara mara, dengan kawan-kawan mereka, dengan nenek dan datuk kita juga. Okey, tak susah kan? 7 cara tadi. Cikgu ulang sekali lagi boleh? Okey, yang pertama, lemah lembut semasa berbicara. Yang kedua, sentiasa gembirakan hati ibu bapa. Yang ketiga, sentiasa mendoakan mereka. Yang keempat, hubungi ibu bapa anda walau di mana pun anda berada. Kelima, hargai mereka semasa hari lahir kita. Yang keenam, peluk dan cium mereka selalu. Yang ketujuhnya, bawa mereka mengunjungi saudara mara, hubungilah kawan-kawan, keluarga terdekat, nenek, datuk. Okey, tak susah 7 cara itu kan. Okey, so tindakan anda selepas ini, okey, yang paling mudahnya mak bapak pulang kerja ke nanti, peluklah mak bapak, okey, buat seketika. Walaupun tiba-tiba mak kamu heran, kenapa dah anak aku ni ada apa-apa dia nak minta ke ni? Tak payah fikir macam tu. Selepas itu dia akan jadi rutin dan anda akan terbiasa. Okay. Sesungguhnya kan kita ini hanya hebat kerana doa ibu bapa. Tanpa doa mereka kita sebenarnya tiada apa-apa. So selagi ibu bapa kita ada, selagi mereka bersama dengan kita, hargailah mereka. Bagi pelajar-pelajar yang telah kehilangan ibu bapa, anggaplah penjaga anda sekarang ini sebagai ibu bapa anda. Memang ibu bapa tiada galang gantinya. Tetapi sesiapa pun yang menjaga anda, cikgu percaya mereka mencurahkan kasih sayang yang sepenuhnya kepada pelajar-pelajar sekalian. Okay, untuk minggu ini, itu saja daripada cikgu. Kita berjumpa lagi di Pimpinan Maya yang akan datang. Terima kasih. Bye.